استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penonton Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam yang penuh barakah ni, kita berada di malam Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan kita berada di malam yang mustajab doa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih, antara malam yang mustajab adalah malam yang mana Khamis malam Jumaat, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah, Tuan Haji Amir kita berada di Makkah Al-Mukarramah, Masya Allah. Sekarang di mana? Di Madinah kah? Masya Allah, mudah-mudahan umrah mabrurah. Tuan Haji Amir ni antara batch yang pertama Raf menunaikan haji. Alhamdulillah, batch yang pertama. Yang kedua Haji Atikah dengan Cikgu Mazian, dan insyaAllah menyusul nanti batch yang ketiga. Alhamdulillah, saya ambil masa juga berhenti kerana saya tadi ada urusan sikit di luar. Ada urusan, saya ambil masa juga kerana nanti kalau nak tunggu sampai ke rumah nanti melepasi pukul 12, saya nak ambil peluang juga kerana malam ni malam Jumaat sekalian, malam yang mustajab doa. Malam yang mustajab doa. Tuan Haji Amir kita pun berada di bumi karamah, bumi yang penuh barakah, penuh karamah, bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi doakan kami semua di sini sama-sama insya-Allah agar segala hajat kita ditunaikan insya-Allah. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Masalah Ustaz, kalau kita nak niat buat kendu tapi kita buat pulut kuning saja tak apa, tak ada masalah. Kita yang nak bagi orang makan, bagilah apa yang kita nak bagi, cuma bagilah yang terbaik, itu saja. Apa yang kita suka kita nak bagi makan, kita bagi yang terbaik, insya-Allah. Tiada paksaan. Tapi kalau boleh bagi yang terbaik, bagi yang terbaik. Kalau pulut kuning itu yang terbaik, silakan, tak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang mulia ta'ala, apabila kita berurusan dengan kehidupan yang penuh dengan cabaran ni, yang pertama yang kita kena letakkan dalam hati kita adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, membina keyakinan jemaah sekalian.
Macam mana pun keadaan yang berlaku dalam hidup kita ini, macam mana rupa bentuknya datang pun dalam ujian hidup kita ini, yang penting kita kena letakkan adalah keyakinan. Keyakinan. Yakin bahawasanya segala permasalahan yang berlaku dalam hidup kita ini adalah sebagai perjalanan yang Allah perjalankan kita untuk ke satu destinasi yang mana, destinasi yang menuju kepada pengakhiran, akhir. Masalah kita ni sedang menuju pada akhir. Jadi, kita nak masalah yang kita lalui dalam hidup kita ini menuju pada pengakhiran yang baik. Macam mana pun keadaan dia tadi masalah. Masalah yang kita perlu jadikan masalah adalah, adakah kita mampu mengakhiri setiap masalah kita dengan baik? Kerana kita sedang menuju pada pengakhiran. Kita tak nak berakhir dengan yang buruk. Jadi, nak berakhir dengan baik, maka nak tak nak kita kena tingkatkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang akan memberikan penyelesaian yang terbaik, pengakhiran yang terbaik. Maka sebab itu kita berdoa husnul khatimah. Husnul khatimah itu doa khusus untuk kita minta supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini juga adalah untuk kita minta kepada Allah berakhir. Bila kita minta husnul khatimah, sudah pasti cuma sekalian. Kadang-kadang kita lupa. Kita jangan ingat mati itu saja. Maksud kata, bukan contoh mati itu saja cuma sekalian. Tapi kita kena faham, dalam tagline kita, tagline yang kita nak ketengahkan adalah indahkan matimu, maka indahlah hidupmu. Indahkan matimu, maka indahlah hidupmu. Jadi sebenarnya, indirectly, bila kita minta mati dengan keadaan baik, husnul khatimah, sudah pasti kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah. Apa je masalah yang kita lalui, pasti Allah akan memperbaiki kehidupan kita selari dan sejajar dengan doa kita nak mati dalam keadaan baik. Contoh, kita ada hutang, mas sekalian. Kita doa nak minta husnul khatimah. Jadi insya-Allah yakinlah, ya Allah, aku nak mati dalam husnul khatimah, sedangkan aku punya masalah yang belum selesai lagi, sudah pasti Allah akan bantu kita menyelesaikan permasalahan kita agar tercapai doa husnul khatimah tadi. Nampak tidak? Makna kata, indirectly kalau kita doa husnul khatimah wa takhtim lana bisu'il khatimah, bermaksud kita akan mati dalam keadaan tak ada masalah. Kita akan mati dalam keadaan tak ada masalah kerana masalah kita itu sedang diselesaikan. Proses untuk menyelesaikan masalah kita agar kita boleh mati dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah yang mulakan Allah SWT, mati dalam keadaan husnul khatimah. Indahkan matimu, indahlah hidupmu. Dia bukan indahkan hidupmu dulu. Dia hidup ni tak akan boleh indah. Dia kerana hidup ni akan indah bila kita mati dalam keadaan indah. Maka indahkan matimu, maka indahlah hidupmu. Saya sedia nak malas solat, Ustaz. Anak solat. Anak ni didikan kita adalah mendidik bagi dia peringatan. Bagi peringatan. Jadi soal dia buat, mak ayah dah tak tanggung dah. Kalau mak ayah setuju dengan dosa anak tu, barulah kita terpalit. Tapi anak-anak ni dia dah ada. Lagi dah akhir balik. Dia dah akhir balik dah. Dosa tanggung sendiri dah. Tinggal lagi kita sebab mak ayah, kita ingatkan dia. Dia tak terpalit dah dosa tu. Dah tak terpalit dah. Melainkan kita suka dia tak solat. Tu baru kita terbalik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Jadi sedih kerana keadaan itu, tapi jangan bersedih-sedih. Cukup dan berharaplah pada Allah. Nampak permasalahan, nampak Allah. Allah yang akan bantu. Nampak hidayah Allah, nampak. Ya Allah, bila kita tengok orang sakit, nampak Allah maha sembuhkan. Bila tengok orang ada masalah, nampak Allah selesaikan. Bila nampak anak kita itu tak mau solat, nampak Allah tolong bantu. Nampak? Sedangkan Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Nabi Ibrahim berdoa minta. Jadi kita mintalah ke Allah. Jangan kita pandang, kita risau, kita bimbang. Kita bila nampak masalah, kita nampak Allah. Sepatutnya kita tengok masalah, kita nampak Allah. Sebab masalah itulah perjalanan kita untuk menuju pengakhiran kita. Jadi, kalau kita nak masalah kita itu selesai,
dengan baik, maka sudah pasti kita fokus terus pada pengakhiran yang baik. Kita nak berakhir hidup ini dengan baik, husnul khotimah. Sudah pasti perjalanan permasalahan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi, bagi yang berhutang, Allah akan selesaikan hutang sebelum mati. Jadi macam itu. Bagi ada masalah, Allah akan selesaikan masalah anaknya. Mungkin kata Allah akan bagi hidayah ke anak dia akan berubah. Macam-macam lah jemaah sekalian cara. Yang penting kita nampak the ending of our life. Pengakhiran hidup kita adalah kita nak mati dalam keadaan baik. Jadi indahkan matimu, maka indahlah hidupmu. Jadi bila kita fokus kepada indahkan matimu, maka kita pun akan nampaklah perjalanan hidup yang indah. Masakan kita nak mati, kita nak marah-marah. Masakan kita mati, kita nak malas-malas kan. Jadi mesti kita fokus jemaah sekalian. Kita akan do the best. Pengakhiran ni adalah satu benda yang kritikal, yang tidak boleh kita ambil sambil lewa. Jadi kalau kita nak berakhir dengan baik, maka sudah pasti perjalanan kita ni kena baik-baik. Kena berharap dengan yang terbaik. Kena jangan letakkan satu keadaan yang kita akan orang kata apa, worse ke, tidak jemaah sekalian. Kita berharap, dia panggil rojak ilallah. Ingat, satu perkara yang kita kadang-kadang terlepas pandang adalah untuk berharap kepada Allah. Macam mana nak berharap kepada Allah? Ustaz, saya ada masalah. Kerana ada masalah lah, kita kena berharap dengan Allah. Dan memang masalah itu Allah datangkan pada kita untuk mendidik kita berharap kepada Allah. Kerana makhluk tidak akan mampu menjadikan perkara itu selesai. Makhluk hanya wasilah saja. Jadi, kita minta Allah Ta'ala selesaikan masalah kita melalui perantaraannya. Jadi macam mana pun perantaraannya is not the issue. Jadi kerana apa? Kita sudah berharap kepada Allah yang satu, yakni yang esa. Jadi berharaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar pengharapan. Terus saja bermunajat tanpa henti jemaah sekalian. Baik. InsyaAllah. Jadi bila kita tengok pengakhiran yang baik, sudah pasti insya-Allah maka akan diperjalankan dengan perjalanan yang baik-baik. Macam mana pun haranya keadaan kita tu, macam mana kritikalnya kita sedang lalui perjalanan itu, wallahi jemaah sekalian, jikalau kita itu diperjalankan untuk perjalanan menuju kematian yang baik, husnul khotimah, sudah pasti perjalanan masalah kita sentiasa dalam perhatian Allah, sentiasa dalam pertolongan Allah. Jadi kita jangan harap selesai masalah saja. Tak selesai masalah kita. Kita tak nak, kadang-kadang kita nak selesai masalah. Jadi alang-alang nak ada masalah. Masalah paling besar adalah bagaimana kita nak mati berjumpa dengan Allah. Itu masalah kita paling besar. Masalah kita yang paling besar adalah bagaimana kita mati berjumpa dengan Allah. Bagaimana jemaah sekalian nak mati berjumpa dengan Allah SWT. Jadi kita letakkan masalah kita adalah masalah mati. Mati itulah masalah kita. Indirectly jemaah sekalian. InsyaAllah malam ni kita munajat Mai 72 insyaAllah. Yakin insyaAllah. InsyaAllah yakin. Okay, baik. Bila kita mengharapkan pengakhiran yang baik, insyaAllah jemaah sekalian, perjalanan kita akan diperbaiki oleh Allah SWT. Jadi kita letakkan masalah paling besar kita macam mana nak mati dengan baik. Jangan kita cakap macam ni. Allah, macam mana aku nak mati ni, masalah macam-macam ni, ya Allah, itu tak selesai, ni tak selesai. Jangan macam itu. Kita cakap macam ni, ya Allah, di sebalik doa husnul khotimah itu bermaksud kita nak selesaikan all the issue. Rupanya jemaah sekalian, bila kita kaji balik, kita renung kan, kita menung dan kita renung. Rupanya bila kita sebut tentang husnul khotimah, pengakhiran yang baik, automatik jemaah sekalian, kita nak akan selesaikan semua masalah kita dengan terbaik. Kalau yang ada masalah, semua kita nak selesaikan. Itu maksud dia. Semua masalah kita akan berakhir dengan baik. Paling besar bagaimana nak mati. Bagaimana nak mati jemaah sekalian. Jadi macam mana nak mati? Aminah binti Ahmad, suara tak ada. Ada suara.
Keluar masuk balik, keluar masuk balik. Cuba tolong komen dekat sahabat kita. Hamidah. Komen kat dia suruh keluar masuk balik. Jadi kita kena fokus. Aku nak mati dengan baik, aku nak mati dengan baik, aku nak mati dengan baik. Ya Allah, aku nak mati dengan baik. Husnul khotimah. Masalah kita lalui ini, maka Allah akan bantu selesaikan dengan cara yang terbaik. Mesti mas sekalian, baru kita menang macam mana. Kalau kita hanya nak selesai masalah, katalah masalah kita selesai, kita belum tentu mati dengan baik. Masalah mungkin kita selesai. Oh, kita selesai masalah hutang, tapi belum tentu kita mati dengan baik. Tapi kalau kita nak mati dengan baik, sudah pasti Allah selesaikan masalah hutang kita. Nampak ni mas sekalian? Kita dapat dua-dua sekali. Dunia pun selesai, akhirat kita pun selesai. Barang siapa yang mati dalam keadaan husnul khotimah, maka janji Allah untuk menikmati syurga yang kekal abadi di sana. Mendapat perkabaran buku amal dengan tangan kanan. Ashabul yamin. Ya Allah, ashabul yamin. Ashabul yamin. Ya Allah, ashabul yamin. Jadi jemaah sekalian, mari kita seudi kita, diri saya jemaah sekalian dan semua jemaah sekalian. Mari kita set balik pemikiran kita, pemahaman kita. Macam mana aku nak mati? Kita kena jangan bawa kematian pada benda yang menakut-nakutkan. Dosa adalah keampunan. Bila ingat dosa, ingat Allah Maha Pengampun. Ingat dosa, ingat Allah Maha Pengampun. Itu yang Allah ajar, itu yang Nabi ajar. Allah memperkenalkan dirinya yang Maha Pengampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau mati jangan dimomokkan dengan takut-takut. Jangan ditakut-takutkan, kerana kalau takut-takut dia akan termasuk dalam orang yang tergolong dan golongan orang yang membenci kematian. Wa karahiyatul maut, wa karahiyatul maut. Nah, orang yang benci pada kematian. Jadi kita kena bersedia berhadapan dengan kematian. Kita nak selesaikan masalah. Saya tadi minta ilham. Macam mana nak kita concludekan dengan masalah hidup kita ni? Okey, alang-alang kita sedang nak menyelesaikan masalah kita, kita letakkan masalah yang paling besar dalam hidup kita adalah bagaimana mati dengan husnul khotimah. Okey, bila kita fikir mati dengan keadaan yang terbaik, automatik masalah kita yang sedang kita lalui sekarang ini, kita pun nak harapkan selesai dengan cara baik. Kalau kita hanya harapkan masalah kita saja selesai, kita belum tentu selesai masalah utama, iaitu mati dengan cara yang baik. Kalau kita minta mati dengan keadaan husnul khotimah, mati dengan keadaan baik, sudah pasti insya-Allah masalah yang kita sedang lalui ini akan mendapat penyelesaian yang terbaik. Kalau kita, saya ulang lagi sekali, kalau kita hanya memikirkan nak selesaikan masalah dunia kita saja, belum tentu masalah utama kita selesai, iaitu mati dengan cara baik. Tapi kalau kita memikirkan kematian dengan cara yang baik, sudah pasti permasalahan kita akan diselesaikan dengan cara yang baik. Jadi kalau nak jadi isteri yang mati dengan cara yang baik, maka sudah pasti masalah dia yang sedang hadapi dengan suami ke, dengan anak ke, akan diselesaikan dengan dia menjadi baik. Maka dia pun selesaikan masalah itu dengan cara yang baik-baik. Yelah, dia nak mati dengan cara yang baik, takkan dia nak bergaduh dengan suami. Dia nak mati dengan cara yang baik, takkan dia nak membiarkan anak dia terbiar macam itu. Jadi dia nak mati dengan cara yang baik, maka sudah pasti dia akan buat yang terbaik. Khawatir dengan amalan, bekal amalan kita tak cukup, itu wajar, Tuan Syarif. Maka kekhawatiran kita kerana bekalan amalan tidak cukup, jangan sampai memadamkan pengharapan kita kepada Allah, pandangan husnuzon kita pada Allah. Ya, sebab apa kita khawatir amalan kita tak cukup, kita tak nampak amalan kita macam mana. Itu yang terbaik. Kalau dah nampak cukup, kan tak beramal pula. Dah banyak dah. Dah dapat atur qadar. Dah dapat atur qadar lah. 1000 bulan, 83 tahun. 83 tahun. Saya nak rehat lah 83 tahun. Apa? Saya dah dapat atur qadar. Apa hikmah tak nampak? Apa hikmah tak nampak amalan? Supaya kita tak berhenti beramal. Amal pula kena faham pahala. Pahala ya, bukan amalan semata-mata.
Ada yang beramal tapi tak dapat pahala. Tapi nak dapat pahala, kena beramal. Jadi tumpukan pahala, maka terjagalah amal, insya-Allah. Kalau ditumpukan amal tapi belum tentu dapat pahala. Kalau ditumpukan pahala, insya-Allah, maka amalannya terpelihara. Cara nak memelihara amalan, kena nampakkan pahala. Baru dia akan jaga amalan tu dengan baik. Itu cara dia. Maknanya amalan kita perlu letakkan pengharapan yang tinggi pada Allah SWT. Sudah pasti. Itu yang terbaik kerana kita nak Allah yang bayar amalan kita. Jadi dalam konteks tasawuf meletakkan bahawa dia panggil roja' ilallah. Kita takut kepada Allah dan kita berharap kepada Allah agar Allah berikan kita ganjaran yang terbaik. Itu cara dia. Malah berharap kepada Allah itu amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik kita adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Arhamar Rahimin. Dia kata kerja dengan Allah SWT mantap. Benar. Ustaz, kalau kita buat amalan perlu ke warkan dengan niat jadi ikutan? Ustaz, kalau kita buat amalan perlu ke warkan dengan niat akan jadi ikutan? Tengok jenis amalan. Tengok jenis amalan. Masuk jenis amalan, ada amalan yang kita tak perlu war-warkan. Ada amalan yang kita kena war-warkan. Sebagai contoh, kita nak kempen orang infak. War-warkanlah. Aku dah infak dah ni kat sini sekian. Engkau infak, jom. Dia nak ajak orang biar ramai infak. Supaya selesai mungkin untuk kelangsungan apa-apalah keadaan itu. Kalaupun amalan yang lain, kita war-warkan, kita cerita fadilat lah. Elakkan seboleh-boleh lah, elakkan diri kita termasuk dalam bagi tahu, aku dah buat dah amalan tu. Sebab amalan ni adalah satu benda yang privilege, yang rahsia sebenarnya. Dia sama konsep macam kita punya duit lah, takkan cerita ke orang kan. Berapa amount kita account sebab dia berbahaya. Samalah dengan amalan. Dia adalah lebih baik kita ceritakan saja fadilatnya ataupun kita sebarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan amalan tersebut tanpa melibatkan diri kita. Dia ataupun kita faham macam ni. Kita beramal dengan apa yang kita sampaikan ataupun kita sampaikan apa yang kita beramal. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. InsyaAllah jemaah sekalian. Baik, alhamdulillah, mari kita tutup dengan munajat umat. InsyaAllah saya dalam kereta ni bolehlah munajat umat. Kalau saya berada di luar, di tempat yang terbuka, saya tak buatlah. Saya akan buat munajat umat berada di tempat tertutup yang dalam lingkungan. Macam di rumah, di surau atau di masjid. Atau dalam kenderaan ni lah. Baik, jemaah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, kita teruskan dengan biqiraati suratul Fatihah jemaah sekalian. Bagi yang baru di yang dah berada di FB, mungkin yang dah biasa, insyaAllah kita akan teruskan. Mungkin yang baru, kita akan di TT mungkin. Saya akan bacakan suratul Fatihah. Ini amalan yang kita dah lazimi setiap malam, insyaAllah. Kita terus dengan munajat qiraat 7, 14 riwayat. Nanti jemaah sekalian boleh teruskan amalan dengan bacaan suratul Kahfi 10 ayat pertama, dan sebelum nak tidur nanti baca juga 2 ayat yang terakhir Al-Baqarah, ya, insya-Allah. Sebagai kata Nabi SAW, pelengkap. Allah akan lengkapkan segala keperluan hidup kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan dengan munajat umat. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا seluruh umat Islam di seluruh dunia ya Allah, khususnya di Palestin وفي Yaman وفي كل مكان وفي كل زمان يا الله. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususnya pada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Allah, permudahkan segala urusan. نسألك أن يا الله خصوصا يا رحمن خبرك اللهم بارك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, jemaah yang mulia Ta'ala, syukur pada Allah SWT. Malam Jumaat ni malam penuh barakah, Sayyidul Ayyam, dapat kita diberi peluang dan ruang, masa dan tenaga untuk kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah, munajat umat di wasilah surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita pada malam yang penuh barakah ini jemaah sekalian, di bulan yang Allah muliakan ini Rajab, insya-Allah. Alhamdulillah, cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Kita akan bertemu lagi pada siri yang akan datang, insya-Allah jemaah sekalian. Mohon maaf pada saya ada kekurangan, kata-kata itu kurang bicara apa-apa. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan pesan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim wa aku wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul hasbunakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir, Allahu akbar.